Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala walidayhi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Saudara sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati kehidupan dengan berkat kebesaran junjungan besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang mulia. Madrasah Quraniyah pada kali ini menyambung bicara tentang mukmin mengenal nabinya. Kita menyorot kacamata Al-Quran melalui suratul Ahzab, ayat yang ke-56 dan ayat yang ke-57. Apa bunyinya? Kita selalu dengar ayat ini, tapi kita tak begitu memahami. Kadang-kadang ayat ini ayat yang menceritakan tentang kehebatan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Yusallun menggunakan fi'lul mudhari' yang mungkin disebut dalam bahasa Inggeris sebagai present continuous tense. Kan begitu, tuan-tuan, puan-puan? Yusallun, sentiasa. Maknanya daripada dulu-dulu, awal dulu, sampai entah bila-bila, Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Biasa ke ni? Tak biasa. Istimewanya Nabi kita. Istimewanya kedudukannya. Istimewanya baginda di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang begitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala beri kedudukan yang begitu hebat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala yusallun, Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi, sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya, ada manusia yang lain yang Allah Taala dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas dia? Ada rasul yang lain yang Allah Taala dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas dia? Adakah malaikat yang Allah Ta'ala dan malaikat sentiasa berselawat ke atas dia? Adakah makhluk lain di cakrawala, bulan, bintang, matahari, bumi, lautan, burung-burung, binatang-binatang, unggas-unggas, manusia, jin, ataupun haiwan, ataupun makhluk yang lain daripada itu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berselawat ke atasnya? Tidak ada, melainkan seorang saja. Itu junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu, bukan setakat itu saja. Allah Taala dah jelaskan bahawa dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu pula, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa, tuan-tuan? Tuan-tuanlah, sayalah. Orang beriman ni, orang beriman dengan Allah, percaya pada Allah, percaya pada Nabi, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada hari akhirat, percaya pada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, percaya pada kitab-kitab kita lah. Tuan-tuanlah, saya lah. Kan? Allah Taala suruh apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang percaya ni tadi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu mengucapkan selawat ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wasallimu, dan memberi salam kepada baginda, taslima, dan surrender, menyerah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, memberi salam dan penyerahan. Dahlah bagi salam kat Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, taslima. Jadi ada 3 perkara di situ. Selawat ke atas Nabi, salam ke atas Nabi, surrender kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi, jangan ikut yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi ni banyaklah kita tahu sejarahnya, bacaannya berbagai-bagai. Sehingga kadang-kadang ada yang dibuat nasib. Salla alaikallahu ya adnani. Kan? Itu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabina sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Salam ke atas Nabi, macam mana kita salam? Di dalam tahiyat kita tu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ataupun boleh gabungkan antara selawat dengan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pun boleh. Itu selawat dan salam ke atas Nabi. Taslima, dah kita selawat, dah kita salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menyerah diri untuk menjadi orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kompromi. Bos kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut jejak langkah yang lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya ini menggambarkan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Begitulah hebat kedudukan Nabi sehingga Allah Taala berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat dalam suratul Ahzab yang berikutnya memberi amaran keras. Allah Subhanahu wa taala beri amaran keras kepada orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam ayat berikut suratul Ahzab ini Allah Taala sebut, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini amaran Allah. Orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah Taala melaknat dia di dunia dan melaknat dia di akhirat. Wa'adda lahum azaban muhina, dan dijanjikan kepada mereka yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Azaban muhina, azab yang menghinakan. Bukan setakat azab, tapi kehinaan di hari akhirat. Kehinaan. Dah dibagi azab, dibagi kesakitan, dibalas dengan keperitan hari akhirat, dan diberi pula kehinaan. Kerana apa? Kerana menyakiti Allah dan menyakiti Rasul dalam ayat ini. Ayat ini sekali lagi menggambarkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang menyakiti Allah, orang itu Allah Subhanahu wa taala kata laknat dia di dunia dan akhirat, dan diberi azab yang menghinakan. Begitu juga orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat di dunia dan di akhirat, dan akan diberi azab yang sangat menyakitkan dan diberikan kehinaan di hari akhirat. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu jangan kita pandang Nabi macam kita pandang orang biasa. Kerana Nabi seorang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Taala tak sebut. Innal ladzina yu'dzuna Allah, siapa-siapa. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Bukan orang yang menyakiti Allah dan fulan dan orang itu dan orang ini. Tak ada. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya.
khusus. Khusus. Dia tak sebut sini orang yang menyakiti Allah dan orang-orang mukmin. Tak. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahawa kedudukan Rasul SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang mencipta itu begitu hebat sekali. Sehingga Allah Taala bagi larangan yang keras. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi amaran yang begitu hebat, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan akan diberi azab. Bukan setakat azab yang pedih, tetapi diberi pula kehinaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang nak jadi hebat di atas dunia, orang yang nak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, ialah orang yang memperdulikan siapakah dia. Siapakah dia? Diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni siapa? Sebab apa? Sebab melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah baru dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah baru dia faham akan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah baru dia diterima iman. Kerana kalau sebut asyhadu an la ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak jadi orang yang beriman. Mesti sebut asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu kedudukan Nabi tadi begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berselawat ke atas Nabi. Allah Taala perintah malaikat selawat ke atas Nabi. Allah Taala suruh kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala larang jangan menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah Taala letak nama Nabi di sebelah namanya. Jangan innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Sebelah. Sebab itu kalau kita lihat kalimah tauhid itu sendiri meletakkan nama Nabi sebelah nama Allah Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa waw ataf, tanpa dan. Tak sebut la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, tak. Kalimah tauhid dua komponen. Kalimah tauhid walaupun kalimah tauhid itu satu, tapi komponennya dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak jadi kalimah tauhid kalau la ilaha illallah saja. La ilaha illallah tidak menjadi kalimah tauhid. Ataupun Muhammadur Rasulullah saja tak jadi kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat. Tengok bagaimana Al-Quran menggambarkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kacamata Al-Quran dan kita baca Al-Quran. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bila Allah Taala perintah kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi pun beritahu kepada kita, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Ini hebat orang yang selawat kat Nabi. Tuan-tuan dan puan, siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah Taala balas kepadanya dengan 10 selawat. Pada ulama hadis bila ditanya bagaimana Allah Taala selawat dengan 10 selawat pula, adakah sama dengan selawat Allah Taala selawat dengan Nabi dengan Allah Taala balas kepada kita dengan 10 selawat? Sama ke selawatnya? Tak. Para ulama memberitahukan bahawa Allah Taala balas dengan 10 selawat itu tidaklah sama macam Allah Taala selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balas 10 selawat itu artinya Allah Taala beri 10 kebaikan. Kalau sakit, Allah Taala sembuhkan dengan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau susah, Allah Taala senangkan. Kalau sempit, Allah Taala lapangkan. Kalau susah hati, Allah Taala gembirakan. Kalau 10 kebaikan dengan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi itu kekasih Allah. Nabi kesayangan Allah. Nabi cinta Allah. Kerana itu bila kita selawat kat Nabi, Allah balas kepada kita dengan 10 selawat. Itu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu menambah kasih sayang kepada Nabi bermakna tidak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjauhkan diri daripada menyakiti Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang-orang yang dengki, orang-orang yang tak suka kat Nabi, dia cuba mengubah-ubah ataupun memanipulasi kecintaan kita terhadap Nabi SAW. Dengan cara bagaimana? Itu kita akan detailkan dalam episod yang akan datang, iaitu mereka itu cuba memasuk ataupun mengubah lafaz-lafaz selawat terhadap Nabi SAW. Dengan sebagai satu contoh, pernah dibuat kajian dan kita jumpa di Maktabah Al-Yamaniyah di Sana'a, di ibu negara Yaman. Maktabah Yamaniyah ini adalah satu-satunya ataupun di antara beberapa perpustakaan yang tertua di dunia. Dan di Maktabah Yamaniyah terdapat salinan daripada salinan asal kitab Barzanji. Dan dalam tu kita lihat bahawa dalam kitab Barzanji itu, yang daripada salinan asal tu tulis, contohnya disebut situ, disebut Attirillahum maqabrahul karim, kalau dalam kita baca sekarang ni. Tetapi dalam asal ditulis Attirillahum maqasrahul karim. Bagaimana kalimah ataupun huruf ba mengambil tempat huruf sad. Teks asalnya dalam kitab Barzanji sebut Attirillahum maqasrahul karim, tapi dibaca oleh orang pada hari ini Attirillahum maqabrahul karim. Bila masa diubah, tak tahu. Mengapa diubah? Mengapa diubah, tuan-tuan dan puan-puan? Diubah kerana huruf sad itu berbeza maknanya dengan huruf ba. Qasrun artinya istana, qabrun artinya kubur. Attirillahum maqasrahul karim, moga-moga Allah Ta'ala mewangi-wangikan istana baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Diubah menjadi moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewangikan kubur baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ada beza istana dengan kubur, tuan-tuan. Apa maksudnya? Supaya kita menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang duduk dalam istana, kita jadikan Nabi yang duduk dalam kubur, makan diulat seperti kita, tuan-tuan. Ini bahaya, tuan-tuan, bahaya. Tunggu episod seterusnya. Mukmin mengenal nabinya melalui kacamata Al-Quran daripada Madrasah Quraniyah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu wa rasuluhu a'lam.